القلب من العلل وعلينا تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون محبك في وجلي وبجاهك لا نخشى أحدا الله 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 لا إله إلا الله لا أرجو غيرك أن جرى ذري وعدمت الأنصار لا أرجو غيرك أن جرى ذري وعدمت الأنصار بحياتك ألقى الأنصار كرما يا أفضل من سجد الله 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 لا إله إلا الله أنت المختار من القدم يا خير شفيع في الأمم أنت المختار من القدم يا خير شفيع في الأمم وبنورك من بعد العدم وجه التكوين زهى وبدا الله 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 لا إله إلا الله وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر والآل مع الصحب الغر ما أبدى الطائر تغريدا الله 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 لا إله إلا الله. دعونا نفهم معاني هذه الكلمات كي نتحقق بها إن شاء الله تعالى. Insyaallah kita sama-sama memahami bait syair ini supaya kita lebih memahami isi kandungannya. من هو خير الخلق على الإطلاق؟ Siapakah manusia secara mutlak yang terbaik? من؟ Rasulullah sallallahu رسول alaihi الله wasallam. صلى الله عليه وسلم. فاجعله وسيلة إلى ربك كي يقبل الله منك دعاءك وطلبك. Maka jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai perantaraan untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sampaikan kita kepada Allah melalui baginda. نحن في الحياة الدنيا تقوم الدنيا على الأسباب والمسببات وبيننا ضيفنا الكريم أستاذنا السفير ماليزيا في لبنان سابقا يعرف تماما ما معنى الواسطة. الواسطة الوسيلة وأما الغاية فهو الله سبحانه وتعالى. Kita hidup di atas muka bumi ini merupakan perantaraan untuk kita menuju alam yang abadi. Akhuna kedutaan Malaysia kita di Lebanon lebih mengetahui apa maksud perantara. Perantara ini bukan sebagai tujuan asas. Yang menjadi tujuan asas kita adalah untuk makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai ghayah, tujuan maksud asal kita. وزيارته لنا اليوم شرف لنا وتقدير واحترام جزاه الله عنا خير الجزاء. Dan akhuna kita ni datang menziarahi Syekh dan sebelum ini pun telah memuliakan Syekh dan moga Allah saja yang mampu membalas budi baik yang dicurahkan. أنا أريد أن أسأله سؤال الآن ممكن يجيبني؟
Syekh nak tanya Tuan, adakah Tuan sudi untuk menjawab pertanyaan Syekh? Asal I am asked if you answer it. Now, the government give to you visa to embassy. If person who want come to Malaysia should take visa with stamp type. Who give this? You personality or government give authority to you to give? It's the government boss. Means our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave this blessing from Allah to give to people, not from himself. You understand? So the blessing from Allah arrived us regarding Rasulullah, because Rasulullah is the person he can understand the meaning of message to Almighty Allah. بالعربي عربي I forget myself. يعني سألته الإنسان يأتي إلى ماليزيا بكونه سفير يعني يبدو فيزا فالفيزا لا هو يعطيها من عنده دولة، إنما له صلاحية أن يتصرف ليعطي لمن يشاء ولا من يشاء. فإذا من صاحب القرار الدولة وليس والرسول هكذا. الله صاحب القرار والرسول هو الوسيلة إلينا. Sebagai pegawai di kedutaan, sekiranya ada seseorang yang ingin memasuki satu negara, adakah pegawai tersebut yang menentukan boleh masuk ataupun tidak? Sebenarnya bukan pegawai itu hanyalah perantaraan. Yang menentukan boleh masuk ataupun tidak adalah kerajaan kita Malaysia. Kalau kerajaan bagi, pegawai itu merupakan perantaraan untuk bagi visa sahaja. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah ini sebagai wasilah perantaraan untuk kita mengenal Allah. Yang bagi garis panduan untuk kita kenal Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah ja'ala Rasulullah باب للوصول إليه، فلماذا أنت تعترض وتقول هذا الشرك وهذا لا يجوز؟ من أين أتيتم بهذه البدع؟ Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaraan untuk kita ma'rifatullah. Jadi mengapa kita sampai sanggup mengatakan ini adalah bid'ah, ini adalah syirik, sedangkan Allah yang menjadikan Rasul itu perantara. Dan Allah qadir subhanahu wa ta'ala an yulqi al-iman fi qulubina duna rasul, duna Jibril, duna Quran. Allah qadir atau laysa qadir? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya berkuasa, mampu untuk mencampakkan iman ke dalam hati kita secara langsung tanpa melalui perantaraan Nabi. Allah Maha berkuasa. لماذا أرسل رسل وأنبياء قبله وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل؟ Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad merupakan penyudah segala rasul? ما السبب؟ Apa sebabnya? Allah qadir atau غير قادر؟ Allah mampu atau tak mampu? قادر. جعل الوسائل سبب لنفهم معنى الحياة. فأرسل للرسول جبريل من عنده ملك، والرسول بلغ ما قال له الملك إلى الناس. فالوسائل ليست غايات، الغاية هو الله، والوسائل طريق للوصول إلى الله. Allah ingin mengajar kita bahawa perantaraan itu ialah yang menyampaikan kepada sesuatu maksud tujuan asas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Jibril. Jibril merupakan perantara yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi merupakan perantara untuk menyampaikan arahan Allah kepada manusia seluruhnya. Dan dari sinilah kita tahu bahawa perantaraan itu bukan merupakan tujuan asas kita. Tujuan asal kita adalah untuk mengenal Allah melalui perantaraan Rasulullah. لذلك علينا أن نعتبر أن الواسطة ليس الغاية، والغاية هو الله. Dari sini kita perlu ambil pengajaran bahawa wasilah itu, perantaraan itu bukan merupakan matlamat asal, dan matlamat asal bukan merupakan perantaraan. Rasulullah merupakan perantaraan, dan ghayah matlamat asal kita adalah untuk mengenal Allah. السيارة وسيلة ولا لا؟ Kereta perantara ataupun sebaliknya. وسيلة. أنا إذا ركبت السيارة صرت بعبد السيارة.
Astagfirullahaladzim. Kereta merupakan perantara untuk kita sampai kepada destinasi. Adakah bermakna apabila kita memandu kereta, naik kereta, adakah kita menyembah kereta? ما في مجنون يتكلم بهذا الكلام. Tidak ada orang majnun yang bercakap sedemikian. وإذا وقفت أمام الروضة الشريفة في المدينة المنورة وطلبت التوسل من النبي إلى الله، هل أنا عم أعبد النبي ولا عم أعبد الله؟ Apabila ada manusia yang berdiri di hadapan Rasulullah di Raudhah kemudian minta dengan Allah Subhanahu wa taala di depan Raudhah tersebut, adakah orang ini menyekutukan Allah? Minta dengan Allah tapi melalui perantaraan Rasulullah. الرسول وسيلة وليس غاية. Kerana Rasul adalah perantara, bukannya tujuan maksud asal. انظر إلى الحوار الذي حصل من الإمام مالك ومروان بن الحكم خليفة الأمويين في ذات الزمن. Tengok apa yang berlaku di antara Imam Malik dengan Marwan bin Hakam, khalifah Islam pada masa tersebut. كان مروان في المدينة يزور وكان هناك الإمام مالك، فسأله مروان الإمام مالك: أتوجه بالقبلة إلى الدعاء أم أتوجه إلى قبر النبي في الدعاء؟ Khalifah Marwan bertanya kepada Imam Malik di saat beliau ingin berdoa, adakah aku perlu menghadapkan wajah aku kepada kiblat untuk berdoa ataupun aku menghadap kepada baginda Rasulullah untuk berdoa? ماذا قال له الإمام مالك؟ Apakah jawapan yang dilontarkan oleh Imam Malik? اسمع يا مسلم وتعلم. Dengarlah wahai semua umat Islam dan belajarlah daripada kisah ini. قال له: وما لك لا تتوسل وتتجه إلى الروضة وهو قبلتك إلى الله تعالى؟ Jawab Imam Malik, kenapa engkau tidak bertawassul kepada Raudhah ini untuk meminta agar doamu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala? من دلك على الله إلى رسوله؟ أليس Siapakah, هو القبلة إليه؟ siapakah yang memperkenalkan kamu kepada Allah selain daripada Rasulnya? Bukankah Rasul itu kiblat untuk kita mengenali Allah? فإذا التوجه بالسؤال وسيلة ليس عبادة، العبادة لله. Bila kita menghadap kepada doa, kepada sesuatu untuk berdoa, itu adalah tawajuh kita kepada Allah, bukan kepada wasilah. أكثر من ذلك. Lebih lagi daripada itu, الصلاة عبادة ولا لا؟ sembahyang, bukankah itu ibadah atau sebaliknya? ها؟ هي وسيلة. Sembahyang itu perantaraan. الحج غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. Haji adalah tujuan asal ataupun perantaraan. Perantaraan. أنت تطوف في الكعبة في الحجر ولا تطوف برب الكعبة؟ Kita tawaf di Ka'bah. Adakah kita tawaf Ka'bah atau kita tawaf untuk beribadah kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah? نحن نعرف من بنى الكعبة، إبراهيم وإسماعيل بشر، إنما هي رمزية الطواف حول رب الكعبة. Kita tahu yang membina Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, tapi kita tawaf Ka'bah merupakan simbol kepada kita beribadah kepada Allah. ورب الكعبة رب الكون كله. Dan Tuhan Ka'bah itu sendiri adalah Tuhan kepada manusia, bahkan cakrawala seluruhnya. فإذا إذا مددت يدك تطلب الوسيلة من رسول الله فقد سعدت في الدنيا والآخرة. Apabila kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Rasulullah sebagai perantaraan di antara kita dengan Allah. لذلك أدعوك لتمد يدك إلى رسول الله سائله الدعاء كما أنا مددت يدي واستجاب لي رسول الله بالدعاء. Sebagaimana عند أهل الله. Sebab itu, sebagaimana kita menadah tangan kepada Allah, bila kita menadah tangan kepada Rasulullah, maka Allah akan memperkenankan doa kita seperti mana Allah memperkenankan doa Rasulullah. من هو رسول الله؟ Siapakah dia pesuruh Allah? من هو؟ Siapa? بالصفة Dengan sifat. هو رب الله تعالى. Sifatnya dialah seorang manusia yang menjadi pintu untuk kita mengenal Allah. لا الله لا يقبل من يأتي إليه من غير رسله وأنبيائه، فهو باب الله والأنبياء كلهم باب الله تعالى. Allah tidak akan pernah menerima seseorang manusia yang ingin mengenali Allah kecuali melalui pintu yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah.
ما معنى الباب هنا؟ الدلالة. Apa makna pintu di sini? Pintu di sini maknanya individu yang membawa kita kepada Allah. نحن نسأل سؤال. نعم سؤالان. Kita nak tanya satu soalan. هل رأيتم أحد ينام على الباب؟ Adakah kita pernah tengok seseorang itu tidur di muka pintu? ولكن لا بد باب لدخول البيت. Akan tetapi bila berada di pintu sepatutnya masuk ke dalam rumah. وبيت من دون باب صار ليس بيت. Dan sesuatu rumah seandainya tak ada pintu itu kita belum panggil rumah yang sempurna. فإن أردنا أن تدخل إلى حضرة الله بالرحمة والرضا منه فلا بد أن تدخل من الباب وإلا تكون سارق. فانتبه. Sekiranya kita ingin memasuki sesuatu pintu, maka masuk sesuatu rumah, maka masuklah melalui pintu rumah tersebut. Sekiranya kita tidak masuk melalui pintu, kita dianggap sebagai seorang pencuri, maka berwaspadalah. وما هو بابك أنت إلى الله تعالى وباب رسوله ما هو فيك لا في غيرك. Apakah pintu yang ada pada diri kita untuk kita masuk mengenal Allah ataupun mengenal Rasulullah? Tidak lain, pintu itu ada pada diri kita. أنت أسألك كمسلم ميل أم فيميل ذكر أو أنثى ما هو بابك إلى الله تعالى ورسوله. Apakah pintu untuk kita menuju Allah dan menuju Rasulullah? لسانك عينك سمعك ما هو؟ Adakah lidah kita, mata kita, ataupun telinga kita? Apa jawapannya? ما القلب قلبك نيتك إنما الأعمال بالنيات. Hati yaitu niat, karena sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. صحح نيتك ولا تخشى أحد. Perbetulkan niat kita dan jangan kita khawatiri, bimbang terhadap sesiapa pun. فإذا صححت النية لم تضر أبدا لأنك في كفالة الله تعالى. Bila niat kita betul, maka insya Allah kita tidak akan dimudaratkan oleh apa-apa benda sekalipun, karena kita bersama Allah. ولذلك هذا المحب يقول ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إني في العسر وفي اليسر في عز في سروري وراحتي وفي عسري وشقائي واحتياجي ليس لي إلا عند باب يا الله. Karena itu penyair ini menyebut sesungguhnya aku dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang tetap bersama dengan Allah. إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر. أنا ملوذ برسول الله طول حياتي لأن لم أعرف الله إلا من خلال رسوله. فكيف Kehidupan kita dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hidup kita seluruhnya kalau bukan kerana dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengecapi kehidupan yang sebenar. وأناجيه وأقول أغثني يا من ليس لي سواك يا الله. Lalu kita mengadu kepada Allah, wahai Tuhan yang tidak ada tempat mengadu untuk diriku kecuali Engkau. ولذلك دلنا الله رسول الله على الله دلالة خير لا ضرارة بزنس ولا دلالة مصلحة ولا دلالة دنيا إنما دلالة معرفة. Karena itu petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk kepada bisnis, bukan petunjuk untuk kepentingan tertentu, tapi petunjuk semata-mata petunjuk membawa kita menuju Allah. ما هذا الباب اسمه باب المحبة. Pintu apakah ini yang dibawa oleh Rasulullah? Ia dinamakan pintu kasih sayang sesama makhluk. أن تحب للغير ما تحب لنفسك. Kita cinta kasih kepada orang lain seperti mana cinta dan kasih kita kepada diri sendiri. ألا تنشغل بنقائص غيرك. تعلم من غيرك الكمال والخلق. لا تحاسب غيرك عن نقائص، فالنقائص الله يعرف نقائص الخلق لا.
Jangan kita memandang saudara kita dengan pandangan kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, hendaklah kita belajar apa kesempurnaan yang ada pada diri mereka. Belajarlah daripada sifat sempurna mereka sehingga kita menuju Allah. لذلك اجعل المحبة بابك إلى الله في القبول والمحبة أساسها ألا ترى العيب في أخيك إنما تراه في نفسك. Oleh kerana itu, belajarlah untuk saling berkasih sayang di antara satu sama lain, cinta mencintai kerana Allah, kerana pintu kasih sayang ini pintu yang menyampaikan kita kepadanya. هذا الكلام للأخوات والإخوة على الإطلاق. لسنا مسؤول، لا أحد منا مسؤول عن تصرفات غيره. كل إنسان مسؤول عن تصرفاته. قال تعالى في القرآن الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك لا كتاب غيرك. اقرأ كتابك لا كتاب غيرك. للأسف نقرأ كل الكتب ولا نقرأ كتاب أنفسنا. Nasihat ini adalah nasihat yang bersifat umum kepada kaum lelaki maupun kaum wanita. Janganlah kita mencari-cari keaiban orang lain tanpa kita mencari kelemahan diri kita sendiri. Belajarlah daripada kesempurnaan orang lain dan belajarlah daripada kekurangan diri sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, bacalah kitabmu pada hari akhirat nanti. Bacalah kitabmu, Allah tidak menyebut bacalah kitab orang lain selain daripada dirimu. Dan paling kasihan kepada diri kita sendiri, kita asyik membaca berapa banyak kitab milik orang lain, tapi kitab kita sendiri kita tidak pernah belik. محاذير الانشغال بالغير والنفس اثنين سببها هو. Tidak ada dua orang yang membicarakan kelemahan orang lain kecuali dengan satu sebab sahaja. الشيطان أقسم بالله أن يغويك ويشغلك عن ربك. Karena syaitan telah berjanji akan memperdaya kita dan menjauhkan kita serta menyibukkan kita daripada Tuhan kita. الشيطان كان كاذب ولا صادق؟ أسألكم سؤال. Setan ni soalan dia penipu ke seorang yang jujur? كان صادق ولا كاذب؟ ها؟ Penipu ke jujur? كاذب؟ Penipu? قال لربنا سبحانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Setan pernah berkata kepada Allah, demi Allah, aku akan memperdayakan mereka daripada jalan yang lurus. أسقطتني من رحمتك بسبب آدم وذريتي سأقعدن لهم صراطك. سأشتغل في الليل مع نهار. Dengan sebab engkau telah menjadikan aku celaka, dengan sebab aku memperdaya Nabi Adam, maka aku telah bersumpah denganmu bahawa aku akan memesongkan anak cucumu daripada jalan yang lurus. الشيطان صادق وليس كذاب. Bila begitu, setan betul-betul melaksanakan tugasnya. Dia jujur, dia tidak menipu. العيب فينا أننا سمعنا لهواتف الشيطان فينا. Tapi keaiban itu ada pada diri kita sendiri kerana kita yang mengikut syaitan, bukan mengikut Tuhan kita. والله حذرنا ولم يتركنا ولكن لم نستمع إلى نداء الله وانشغلنا بوسائل الشيطان. Allah telah mengingatkan kita tentang bahaya syaitan, tapi kekurangan ada pada diri kita. Kita dengar bisikan syaitan tanpa mendengar arahan daripada Tuhan sendiri. أول واحدة Yang pertama, أنا أسأل سؤال تعطوني جواب عليه. Syekh nak soal, bagi jawapan kepada Syekh. الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأفوض أمري إلى الله. Syekh bila Syekh tengok tadi, Syekh kata aku serahkan urusan aku kepada Allah.
وأفوض أمري إلى الله dan kita serahkan urusan kita segala-galanya pada Allah. إن الله بصير بالعباد Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. ولا حول ولا قوة إلا بالله Tiada daya dan upaya kita melainkan dengan Allah. عليه توكلت Kepadanya kita bertawakal وإليه أريد. dan kepadanya kita dikembalikan. الشيطان جلس ليهويك عن ربك. Syaitan sentiasa mengesongkan kita daripada jalan Tuhan kita. والله حذرك وأنت لم تنتبه ولم تلتفت إلى توجيه ربك فعليك أن تدفع ثمن غفلتك عن ربك. Allah telah pun memberi peringatan kepada kita supaya jangan mengikuti jejak langkah syaitan, tetapi kita tidak menoleh kepada peringatan daripada Allah. إذا حذرك البوليس ألا تسرع وأسرعت شو النتيجة؟ ستأخذ مخالفة. Bila polis memberi peringatan kepada kita jangan melampaui had laju tertentu, maka bila kita bawa kereta lebih laju daripada yang dibenarkan, apa yang kita dapat? هتاخذ مخالفة ولا لا؟ Kita akan dapat saman kan? ها؟ ولا بيعطيك هدية؟ Ataupun dapat hadiah. ها؟ شفت واحد سائق ضرب واحد قتل وقام البوليس أعطيه هدية؟ Ataupun kita tengok ada seorang manusia dia bunuh kawan dia, kemudian datang polis bagi hadiah. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تدعي محبة ربنا وبتعصي، أنت كذاب نمبر 1. Kita melakukan maksiat kepada Allah, kemudian dalam masa yang sama kita masih mendakwa kita mencintai Allah. Cinta ini memang palsu. Ini dakwaan, bukan cinta. يتكلم عقل ولا لا؟ يتكلم لوجك ولا لا؟ Sekarang ini kita guna akal, kita bercakap dengan logik. ناديته بهذا النداء يا الله ربي لا إله إلا أنت، أي لا معبود ولا محبوب بحق إلا أنت. هل تحققت بهذا الكلام ولا كلام مرسل؟ Kita sebut, wahai Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, tiada yang disembah melainkan Engkau. Maksudnya tiada yang dicintai melainkan Engkau. Kalam ini kita ucap. Adakah kalam ini semata-mata ucapan ataupun sebaliknya? الله سألنا سؤال ونحن أجبنا ألست بربكم؟ شو أجبنا؟ بلى. ما معنى بلى؟ لا ولا نعم؟ ما معنى بلى؟ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertanya kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab bahkan. Apa maksud bahkan? Bahkan ini maksudnya ya engkau Tuhanku ataupun bukan, engkau bukan Tuhan aku. ها؟ شو؟ نعم بلى نعم. وإذا طلعت كذاب هنا المصيبة. لا تقول نعم. Jadi kenapa kita berdusta? Kita pernah sebut ya betul engkau Tuhanku. الأب ينصح ابنه نصيحة، شو بقول الولد؟ نعم روح بعمل خلافة. صادق ولا كذاب؟ Seorang ayah bila bagi nasihat kepada si anak, kemudian anak tadi menjawab ya Pak, ya ayah. Kemudian tengok-tengok anak buat sebaliknya. Anak ini penipu atau anak yang jujur? الأب بيعطيه هدية ولا بحاسبه بخاصه؟ Adakah seorang ayah akan bagi hadiah ataupun seorang ayah akan buat perhitungan dengan anak tadi? في المكتب يا سيدي عندكم في الأوفيس إذا واحد خالف موظف تعملوا له بالجزاء ولا لا؟ Tengok di tempat kita, bila kita pergi kerja dengan majikan, bila kita langgar peraturan, adakah majikan itu akan ambil tindakan ataupun tidak? إذا واحد عندكم بالسفارة أخطأ في إمضاء أو زور إمضاء شو بتكون النتيجة؟ طرد ولا لا من وظيفته؟ Tengok apabila kita pergi ke kedutaan, kita tersilap tanda tangan, kita di-reject apa yang kita nak sampaikan ataupun diterima. أنت قلت لمولاك بلى وبعدين عملت كل شيء ضد بلى. بده يعطيك هدية ولا بده يحاسبك بالعقل؟
Kita pernah menyebut kepada Allah, ya bahkan Engkau Tuhanku, tapi hidup kita tidak sama dengan apa yang kita telah ikrarkan. Adakah Tuhan akan bagi hadiah kepada kita ataupun Tuhan buat perhitungan dengan kita dosa pahala? ما معنى ألست بربكم؟ تقدير الكلام ألست بمحبوبكم؟ يا بتحبون أو ما بتحبون؟ من أول نبدأ الكلام بصراحة. Apa maksud? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maksudnya, bukankah aku ini kekasih kamu? Kalau benar-benar kau sayang kepada aku, cinta kepada aku sebagai Tuhan, maka buktikan cintamu. Kalau tak sayang, jelas tak sayang. Itu soal الآن. Saya nak tanya golongan wanita sekarang. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الرجال قال لزوجته أنا بحبك وعمل خلاف معك، شو بتكون النتيجة؟ بتجيب له هدية ولا الله بتطرده من البيت؟ Apabila si suami sebut kepada si istri, aku sayangkan kau, tiba-tiba apa yang dilakukan oleh si suami tadi bercanggah dengan apa yang disebutkan, adakah si istri tadi bagi hadiah yang indah kepada si suami ataupun halau keluar daripada pintu rumah? ما حدا جبرك تقول خلاف ما تقتنع، لا تكذب. Tidak ada seseorang pun memaksa kita membuat sesuatu, tapi bila kita dengan rela hati menjawab ya, kenapa kita mendustakan? وأول الكذب تعرف ما هو؟ ما هو أول الكذب؟ Pendustaan yang pertama yang berlaku apa dia? نسيان ذكر محبوبك. Pendustaan yang pertama yang berlaku dalam hidup kita ialah kita melupakan untuk ingat pada Allah. بالله عليكم هل هناك محب ينسى من يحب؟ Demi Allah, adakah orang yang mencintai dia pernah lupa kepada yang dia cintai? ما الجواب؟ Jawapannya, إذا بتنسى ما تدعي المحبة. bila kita tak ingat kepada yang kita sayangi, jangan kita mendakwa kita sayang dia. انظر ماذا قال الله لك بلغة الحب بالقرآن. Tengok apa yang Allah firmankan kepada kita dengan gaya bahasa cinta dalam Quran. اللي بيحب بيذكر محبوبه كتير ولا لا؟ دائما اسم محبوب على لسانه ولا لا؟ Bila kita mencintai, adakah orang yang mencintai ini sebut jarang-jarang ataupun selalu menyebut yang dicintai? انت اذا لك فريند صديق بتذكره كتير ولا لا؟ Kita bila adik ni ada kawan lelaki, bila dia ada kawan rapat, dia akan sebut selalu ataupun dia tak pernah sebut. صح؟ ها؟ ماذا قال الله تعالى؟ احنا ندعي محبة الله هي؟ اسمع ماذا يقول الله في القرآن. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال لقد أتتك آياتي تذكيري فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى هذا الكلام؟ سنفسر. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang bahasa cinta di dalam Al-Qur'an. Allah menyebut ومن أعرض عن ذكري sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, nescaya dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا متعبة. Kehidupan yang sempit bermaksud kehidupan yang cukup memenatkan. ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. أعمى عن أعماله كي يفاجأ بها. Buta daripada memiliki amalannya agar ia bersegera beramal. والحساب عليها. Dan kalau ada perhitungan itu terhadap dirinya juga. قال لربه هذا الأعمى ولما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كنت في الدنيا شوف وروح واسمع وروح وقت الآن ما شايف شيء أمامي. ماذا قال الله له؟ Apakah yang disebut oleh orang yang ditanya oleh orang yang buta ini? Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan di dunia dulu aku pernah melihat? قال له لقد أتتك آياتنا جاءتنا بياناتنا إلى وتذكيرا وقرآنا ورسول وأنبياء ولم تسمع
كنت أعمى بصيرة وليس بصر كذلك اليوم أنت أعمى البصر والبصير. Allah menyebut di dunia dulu ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami, tazkirah kami, rasul kami telah pun datang kepada kamu, maka kamu melupakan peringatan kami, maka begitu juga kamu dilupakan pada hari ini. لقد أتتك آياتي فنسيتها. نسيتها بمعنى تعمد النسيان وليس النسيان الفطري. Kamu melupainya waktu di dunia dulu, maksudnya kamu sengaja melupakan peringatan kami. وكذلك اليوم تنسى. Maka begitu juga نحن ننساك. Maka begitu juga pada hari ini, dulu kamu melupakan kami, hari ini kami melupakan kamu. بمعنى ننساك من رحمتنا. Maknanya kami melupakan kamu daripada mendapat rahmat kami. لأن الجزاء من جنس العمل. Karena ganjaran itu dilihat daripada apa jenis amalan yang kita lakukan. الجزاء من جنس العمل. فافهم واستيقظ قبل فوات الأوان. Maka fahamilah maksud ini sebelum ajal datang menimpa. لذلك والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Oleh karena itu disebut kematian itu akan datang secara mengejut, sedangkan peti amalan kita, peti simpanan kita adalah amalan. هل الموت يأتي بإخبار أولي بخبرنا أم يأتي فجأة؟ Adakah kematian itu datang dia bagi tahu terlebih dahulu dia nak datang ataupun secara tiba-tiba? أنت في هذه الدنيا ضيف أم لست بضيف؟ Di dunia ini kita sebagai tetamu ataupun bukan tetamu? هل رأيت ضيف ينسى بيته الأصلي؟ Adakah kita pernah melihat seorang tetamu bila bertandang ke rumah orang lain dia lupa teguh rumah dia? أين بيتك الأصلي؟ Di mana rumah kita yang asal? عنده ليس هنا. Di sisi Allah, bukan di sini. لا تفرح. Jangan kita gembira di sini. ستخرج كما دخل بالضبط تماما. Kita akan keluar daripada dunia ini sebagaimana kita dilahirkan ke dunia secara total. ليس معك رينجي ولا بناية ولا أرض ولا وظيفة ولا شهادة. Tak ada duit, tak ada ولا bangunan, ولد tak ولا ada, زوجة ولا أم. tak ada kerja, tak ada harta benda, tak ada suami, tak ada istri, ibu bapa. ماذا قال تعالى في القرآن الكريم؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Apakah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Sesungguhnya kamu datang kepada kami, akan kembali kepada kami sebagaimana kamu diciptakan pada kali yang pertama. ستفارق الزوجة والزوج ستفارق زوجها والابن ستفارق أخوه وأهل مجرى. ستخرج وحيدا كما دخلت وحيدا. Suami akan meninggalkan istri, istri akan meninggalkan suami, ibu bapak meninggalkan anak, dan begitu juga anak. Kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sendirian. خذوا آخر نصيحة اليوم لكم وافهموها فهما صحيحا. Perhatikan kepada akhir wasiat daripada Syekh untuk kita semua, dan pahamilah wasiat ini baik-baik. وتدعوا لي في ظهر الليل. Dan doalah kepada Syekh semasa ketiadaan Syekh. سؤالا حط في ذهنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا متعبة دنيا ويوم القيامة أحشره أعمى عليها حساب. يعني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. Ingat firman Allah, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, tidak mengingati Allah, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, yaitu dalam keadaan penuh kepenatan. Di dunia penat, di akhirat penat. جئت روح إلى الدنيا وستخرج روح. جسمك قميص ينتهي في التراب. Kita datang ke dunia, kemudian kita akan keluar daripada dunia ini. Tubuh badan kita hanyalah pakaian. Ruh itu yang dinilai. لذلك صحح نيتك قبل الخروج، لأن بعد الخروج من الدنيا فات الأوان. خلاص ما عادش ينفع.
لا الاعتذار ولا الاستغفار. Oleh kerana itu bersedialah semampu mungkin untuk kita keluar daripada dunia ini. Bila dah keluar daripada dunia, tak mampu kita untuk meminta sesuatu lagi keuzuran daripada Allah. Kalau nak minta maaf sekarang, buat laksanakan. أنا أريد أسأل طلاب سؤال لأحد الطلبة. Saya nak tanya kepada salah seorang pelajar. أختر لي طالب أسئلة. Siapa dia yang saya boleh tanya? So Ustaz Zubair pilih. حاضر؟ جاهز؟ Bersedia kan? جاهز للسؤال؟ ها؟ Bersedia untuk ditanya. لو جيت بعد الامتحان طلعت النتيجة سلبية ولم تنجح، جئت إلى الأستاذ تبكي وتقول أنا لم أفهم الدرس منك يا أستاذ كذا كذا، اشرح لي. ماذا يقول لك الأستاذ؟ معك حظ ولا سيقول لك لماذا لم تسألني في الدرس أولا؟ وبعد الامتحان جاي تسألني تقول لي خلاص أوفر انتهى عيد السنة. صح ولا لا؟ Seorang pelajar datang kepada seorang guru setelah memasuki peperiksaan, dah keluar dah keputusan, datang jumpa guru, bagi tahu ya Ustaz, dalam keadaan keputusan tu gagal. Dia kata ya Ustaz, hari tu aku belajar aku tak faham, boleh ke syarah jelaskan kepada aku tajuk sekian. Adakah Ustaz bagi tahu memang betul pun kau tak faham, ataupun Ustaz kata kenapa kau tak tanya sebelum ini? Dulu masa tanya, sekarang ni bukan masa bertanya, sekarang ni masa dah keluar keputusan exam dah. Jadi Ustaz akan sebut begitu kerana waktu exam adalah waktu untuk menjawab peperiksaan, waktu belajar adalah waktu untuk belajar menelaah pelajaran. Betul tak apa yang saya cakap ni? Wajib atau wajib? Tak belajar nak berjaya, tak masuk kelas nak berjaya, macam mana? ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هو مفتاح العلاقة مع الله عز وجل. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Jadi zikir ini merupakan anak kunci untuk kita hampir dengan Allah. أسألكم بالله آخر كلام خلاص لكم. أسألكم بالله أجيبوني. إذا أنتم أحدنا يحب الإنسان يكسر من ذكره أم لا؟ Demi Allah, soalan yang terakhir saya nak tanya, apabila seseorang itu mencintai seseorang, dia akan banyak mengingati orang tersebut atau tidak? ها؟ هل نحن نكسر من ذكر الله وندعي محبته؟ Jadi saya tanya, adakah kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala ataupun kita sikit mengingati Allah? Jangan kita menipu. الله أرجو عليكم أن نختم مجلسنا الآن بالذكر إن شاء الله برب الجلال. عسى الله أن يتقبل طاعتنا وطاعتكم بحرمة النبي وبسر الفاتحة. رب الجلال أمامكم ركبوا عليه مع غمض العينين وننظر بالشهادة مع بعضنا بلفظ الجلال إن شاء الله. Sebagai penutup pada majlis pertemuan kita pada petang ini, saya minta kita hadirkan hati, kemudian pejamkan mata, tundukkan kepala kita, kemudian hadirkan lafzul jalalah yang ada di depan kita ini, fokus pada lafzul jalalah tersebut, ingat pada Allah, kemudian ikut zikir yang saya sebut. قال تعالى لنبيه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله. Allah menyebut qulillah, katakanlah Allah, kemudian tinggalkanlah mereka menyelami dalam apa yang mereka lakukan. Tunduk, fokus pada zikir, ikut.
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وتقبلنا بقبول حسن بحرمة النبي وبركة هذا الشهر الكريم وبحرمة النبي. الفاتحة. الحمد لله. Siapanya ada apa-apa soalan?